Cadangan membenarkan pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP membuat pinjaman bank tidak bercanggah dengan Akta KWSP. Juga sebanyak 60 syarikat gergasi multinasional diminta tampung pembiayaan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Demikian penjelasan Perdana Menteri pada waktu pertanyaan Menteri di Dewan Rakyat hari ini. Perinciannya bersama Farhania Azwani Ismail di Parlimen. Silakan. Ya Syah, cadangan cagaran kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi pembiayaan kewangan bank tidak bercanggah dengan Seksyen 51 Akta KWSP. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata cadangan itu telah dirujuk dengan Peguam Negara. Tentunya dari segi penasihat undang-undang KWSP dan Peguam Negara telah dirujuk dan tidak ada percanggahan dengan Seksyen 51. Walau bagaimanapun dari sudut jaminan kepentingan peminjam itu dipelihara. Umpamanya tidak ada dividen akan diteruskan walaupun dia beri cagaran umpamanya RM50,000 itu sebagai pinjaman, tetapi dividen itu akan diberikan sepenuh ikut kumpulan asal, jadi tidak dipotong. Jadi oleh demikian KWSP merasakan dalam beberapa tahun pulangan itu dapat diperoleh. Maka kalaulah ada beberapa jumlah kecil yang gagal membayar, dia tidak mengesankan parah kerana jumlah induk dan dividen sudah ditambah. Jadi potongan mungkin dari sudut dividen. Jadi risiko itu bagi, kalau faham saya, sangat minimal. Perdana Menteri menjawab soalan tambahan Wakil Sungai Besar Datuk Muslimin Yahya. Pada 9 Mac lalu, Datuk Seri Anwar mengumumkan persetujuan kerajaan berhubung kaedah yang membolehkan pencarum KWSP menggunakan wang caruman mereka sebagai cagaran kepada bank bagi tujuan pembiayaan keuangan. Dan dalam pada itu, Perdana Menteri menyatakan semua negara yang melaksanakan fasiliti pengeluaran awal daripada tabung persaraan telah memberhentikan langkah tersebut. Menurut beliau, lebih daripada 20 negara termasuk Malaysia yang membenarkan pelaksanaan tersebut semasa pandemik COVID-19. Bagaimanapun, polisi atau program yang membenarkan pencarum membuat pengeluaran sebahagian daripada tabung persaraan itu merupakan inisiatif jangka masa pendek. Tambahnya, bilangan ahli KWSP berumur bawah 55 tahun dengan simpanan kurang RM10,000 kini mencecah 6.7 juta. Majoritinya di kalangan Melayu Bumiputera dengan memiliki simpanan purata RM4,937. Perdana Menteri juga menegaskan pengeluaran KWSP bukan satu-satunya kaedah untuk meringankan kos sara hidup. Saya terima beberapa pandangan dan ada pertemuan dengan KSP, Perdana Menteri dan juga saya secara berasingan. Tadi telah kita jelaskan bahawa ini bukan satu-satunya tindakan. Kita cari jalan lain untuk membantu. Dan saya terangkan umpamanya perbezaan golongan pekerja dengan pekebun dan nelayan yang kita bantu secara berasingan untuk mengurangkan beban mereka. Dan juga bantuan-bantuan kepada pejabat awam. Dan kita ambil langkah-langkah lain. Maknanya jangan anggap KWSP itu sebagai satu saja kaedah meringankan beban mereka. Jadi saya terima baik seperti mereka Pasir kata ada beberapa teguran, tapi saya harap mereka faham bahawa ada keterbatasan. Saya boleh hanya setuju, tapi saya bimbang tentang 4-5 tahun akan datang. Kalau dengan RM4,000 tinggal atau RM10,000, masa depan keluarga mereka itu akan tentunya sukar. Jadi itulah sebabnya kita mengambil keputusan. Baik, dalam perkembangan lain, kerajaan mengesahkan bekas Menteri Keuangan Lim Guan Eng tidak membuat sebarang pembatalan kepada kelulusan pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari. Jelas Perdana Menteri, dakwaan pihak pembangkang bahawa Lim Guan Eng telah membatalkan pengecualian cukai yayasan tersebut tidak benar. Maka dakwaan yang dibuat bahawa beliau membatalkan pengecualian adalah tidak benar.
itu kena hakikatnya kelulusan hanya dibuat pada 25 Februari 2021, iaitu kelulusan pengecualian cukai yang di luar kebiasaannya yang melibatkan kedua-dua Yayasan Al-Bukhari dan Kumpulan Al-Bukhari. Menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Rasah Cha Kee-chin pula, Perdana Menteri memberitahu hanya Ketua Pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN mempunyai kuasa untuk membatalkan pengecualian cukai. Yayasan Al-Bukhari telah diberikan kelulusan di bawah subseksyen 44-6 Akta Cukai Pendapatan 1967 Akta 53 sebagai institusi yang ditubuhkan bukan untuk tujuan mencari keuntungan, sebaliknya ditubuhkan bagi maksud amal. Baik, selain itu, Dewan turut dimaklumkan bahawa sebanyak 60 syarikat gergasi termasuk syarikat multinasional telah diminta membantu kerajaan dari aspek membantu rakyat seperti membiayai kos penyelenggaraan dan latihan pendidikan serta latihan teknikal dan vocational TVET. Dengan inisiatif yang diambil oleh syarikat berkenaan, lebih banyak bantuan dapat disalurkan kepada pembangunan golongan belia, terutamanya dari aspek peningkatan kemahiran dan gaji. Dalam perundingan kita dengan Tan Sri Said Mokhtar, kita beri jaminan untuk membantu dalam projek-projek infrastruktur yang belum terlibat yang besar. Itu pertama. Keduanya, setakat ini ada senarai 60 syarikat-syarikat gergasi termasuk multinasional yang diminta menampung pembiayaan TVET umpamanya. Ya. Jadi dia ambil alih sebahagian dan membantu menyelenggara, melatih dengan kos syarikat. Tambahnya, kumpulan Al-Bukhari turut terlibat dalam membantu pembangunan TVET di Pekan Pahang dan juga Tanjung Malim, Perak. Datuk Seri Anwar menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Kubang Kerian, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Baik, ketika ini Dewan sedang berhenti rehat dan akan bersidang semula pada pukul 2.30 petang nanti. Sekian langsung dari Parlimen, kembali bersama Syah untuk berita selanjutnya. Baik, terima kasih Farhana.